Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 66, baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pelihara diri kita daripada maksiat. Itu tajuk dia. Yang terdahulunya di muka sebelah, pelihara hati daripada maksiatnya maksiat hati. Ini pelihara diri kita daripada maksiat. Pelihara hati daripada maksiatnya maksiat hati. Ini pelihara diri kita daripada maksiat, yakni maksiat zahir. Maksiat hati dalam ilmu tasawuf, maksiat zahir dalam ilmu fiqh. Kitab Pati Paridah ni kitab tauhid, tapi diselangi sedikit sebelum bicara bab perkara yang selepas dia mati, bicara berkaitan dengan taubah terdahulu, kemudian bicara berkaitan dengan hak maksiat hati, kemudian pergi pula kepada maksiat zahir dalam fiqh ni. Pelihara diri kita daripada maksiat, yakni maksiat zahir. Dan wajib pelihara diri kita daripada maksiat asa ya'si maksiatan, derhaka. Maksiat ni perkara yang mana maksudnya derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu maksiat. Maksiatun ni bahasa Arab, tapi bahasa Malaysia kita pun maksiat juga. Maksiat, M-A-K. Ejaannya mim ain, maksiat. Maksiatun asa ya'si. Itu bahasa Arab. Maksiat, derhaka. Dan wajib pelihara diri kita dari maksiat seperti makan riba. Ni maksiat zahir ni, fiqh. Dan minum perkara mabuk. Dan makan harta anak yatim dengan tidak sebenar. Dan makan perkara yang haram. Ni lebih umum. Makan perkara yang haram, umumlah. Makan riba pun perkara haram. Makan harta anak yatim dengan tidak sebenar pun perkara haram juga. Mengumpat dan pelaga orang dan dusta dan memaki dan melihat aurah dan dengar mengumpat dan mengurangkan sukatan dan timbangan dan khianah dan mencuri dan pukul orang dan bunuh dengan tidak sebenar dan berjalan pada tempat yang haram dan derhaka kedua ibu bapa dan tidak bertegur. Tidak bertegur. Tidak bertegur siapalah. Mana apa ni? Memutuskan silaturahim atau tidak bertegur. Kita biasa je tak tegurnya. Jumpa orang kita tak kenal, kita tak tegur. Takut nak tegur. Tidak bertegur mana apa. Bukan makna jumpa orang tak tegur langsung. Dah tak kenal, kena tegur. Tak tegur tu maksiat tu. Tak bertegur ni mana apa ni? Baloh lah. Tak bertegur baloh.
Dia melintak tegur langsung ke? Baloh orang panggil tu. Dan muzalim akan makhluk dan yang lain-lain daripada perkara maksiat. Ni maksiat zahir. Maksiat pekoh. Mana seperti makan riba dan minum perkara mabuk. Makan riba. Ini di antara kabair, dosa besar riba ni. Makan riba ni disebut dengan makan. Itu pada ghalib. Makan. Jangan kita pakai betul benar gitu. Riba makan tak boleh. Kita buat beli pakaian tak apa. Buat beli kereta tak apa. Buat beli rumah tak apa. Makan jangan. Jangan faham gitu. Makan ni hak ghaliknya. Makna makan riba ni kita mengambil harta riba. Kita ambil harta riba. Ambil harta riba ni kita makan, minum ke, kita pakai ke, kita sipang ke, sama je lah. Memang disebut dengan makan. Contohnya makan harta anak yatim. Memang Quran pun sebut makan. Quran pun sebut makan. Innal ladzina dalam ayat Quran tu berkaitan dengan makan harta anak yatim tu. Makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kulu amwalal yatama zulman tu. Makan harta anak yatim tu. Makan. Wala ta'kulu amwala bainakum bil batil. Jangan engkau makan akan harta di kalangan kamu dengan batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan engkau makan akan harta mereka di antara kamu dengan batil. Jangan makan harta orang. Jangan makan, Quran kata. Kita pun ambil, kita tak makan. Ada kata pula kita buat beli sabung. Buat beli sabung. Bukan buat makan. Makan ni sebut atas ghalib dengan bahawa kita menggunakan, kita ambil, kita tasarruf daripada harta yang haram. Wa imam makan, wa imam minum ke, sama je hukum dianya dengan buat perkara yang lain. Jadi makan riba ni bukan hanya makan. Bukan hanya sebut makan. Memang dalam hadis pun sebut makan. Nabi SAW memerintahkan kita supaya menjauhi daripada 7 perkara yang akan membinasakan kita. Nabi perintah kita supaya menjauhi daripada 7 perkara yang akan membinasakan kita. Mana? Asyirku, syirik yang pertama. Asyirku billah, syirik dengan Allah. Kemudian sihir, wasihru, sihir, waqatlun nafsal lati haramallahu illa bil haq, bunuh diri dengan tidak sebenar. Bunuh diri ni di sendiri ke diri orang ke, samalah. Ni hak Nabi suruh kita jauhi 7 perkara yang akan membinasakan. Mana laginya? Wa aklur riba, wa aklu malil yatim. Itu di antaranya. Di antara 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya wa aklur riba, wa aklu malil yatim. Makan riba dan makan harta anak yatim. Nabi pun sebut makan. Sebut makan ni bukan hanya makan saja. 7 perkara, syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, berpaling daripada peperangan yang sedang berkecamuk tu, dia lari daripada peperangan. Kemudian tuduh zina kepada perempuan yang muhsanat. Itu 7 perkara ni memang dosa besar belakalah. Cuma nak sebutnya, Nabi pun sebut dengan makan. Wa aklur riba, wa aklu malil yatim.
Makan riba dan makan harta anak yatim. Sebut makan, tapi bukan hanya makan lah. Kita tasarruf, kita ambil guna, bahkan kita terbabit dengan riba. Walaupun kita hanya simpang taruh sahaja, samalah. Yang mana Allah Ta'ala akan membinasakan riba ni. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Membinasakan oleh Allah Ta'ala akan riba, membinasakan harta kita, membinasakan akan keberkatan harta, dan juga Allah Ta'ala akan membinasakan harta-harta kita yang lain. Ini kalau riba ada ni. Ini hebat dosa besar riba. Yang mana mereka yang terbaik riba ni Allah Ta'ala isytihar perang. Riba ni dosa besar lah. Tu kena jaga molek lah. Kalau riba jangan terbabit. Apa-apa perkara pun jangan terbabit dengan riba. Sekarang ni riba ni dia guna nama lain, interest, lepas tu macam-macam nama lah. Sekarang ni sudah tidak ada alasan lah. Kalau kita dah lah nak beli cash, kita tak mampu. Nak beli cash, rumah ke kereta ke apa, kita tak mampu. Sekarang ni dia ada kaedah Islami yang melepaskan daripada riba. Walaupun dari segi habis duit sama je, tapi selamat kita daripada riba. Jangan kita persoal lah. Kalau kita melalui sistem Islamik, dia kata banyak juga habis duit. Dia kaedah yang berbeza. Hak sistem riba, kita meminjam dengan bank, kita pinjam. Kemudian kita membayar hutang dengan interest. Kita meminjam, kita bayar interest, bayar bulanan serta dengan riba. Adapun kalau sistem Islam, dia bukan kita meminjam, dia panggil pembiayaan. Dengan bahawa pihak bank akan membeli. Pihak bank akan membeli rumah ke, kereta ke, tanah ke, kemudian pihak bank akan jual kepada kita. Mana kita jual beli dengan bank. Maka bank pun letak harga untuk gitulah. Hak riba ni kita bukan jual beli dengan bank. Kita jual beli dengan penjual. Kita meminjam duit bank, kemudian kita pun bayarlah hutang dengan bank serta riba. Kita berhutang. Adapun sistem Islam ni dia pembiayaan, dengan bahawa pihak bank akan membeli barang tu, rumah, kereta ke, tanah ke, barang tu pihak bank akan membeli, dan dia akan berniaga dengan kita, dijual kepada kita dengan harga keuntungan. Itu cara dia. Kita pun bayarlah pembiayaan dia, sebab kita jual beli dengan dia. Ada ni. Tapi akhirnya habis bayar, kira-kira sama banyak je habisnya. Terkadang nampaknya banyak hak secara pembiayaan, sebab dia ambil untung banyak. Tapi tak apalah, janji lepas kita daripada riba. Soling juga nampak dia ambil untung banyak sangat. Kalau gitu janganlah kita beli hak dia. Lepas tu cash lah. Cash tak mampu. Tak mampu buat kecil-kecil sudah lah. Tak mampu juga. PPRT lah. Waktu free. Jangan nak comel-comel. PPRT tak payah langsung. Dan kita kena faham, dia memang sistem yang kaedah yang berlainan. Memang kadang-kadang kira balik banyak juga dia ambil untung. Banyak dia ambil untung, dia berniaga dengan kita. Tambah dengan dia, atau kata tak usah terbabit. Lepas tu cash.
Tambah hak ni orang ambil hutang banyak. Lepas tu nak meminjam, lepas tu bayar dengan riba. Lepas tu Allah Taala akan menghapuskan. Yamhaqullahu riba, menghapus oleh Allah Taala akan riba. Allah Taala akan hapus harta, Allah Taala akan hapus keberkatan harta. Kemudian harta riba capur pula dengan harta yang halal yang lain, orang pun nak gana harta kita. Mana sekarang bukan alasan lagi lah untuk kita lepas daripada terbabit dengan riba. Mudah je sekarang ni. Atau atas kita lah, kita nak beli cash tak mampu, tak ada apa-apa. Kereta beli buruk-buruk. Duit kita dah habis banyak, murah pun murah. Tapi standby lah pulaknya. Punah tu habis duit pulak, punah tu habis duit pulak, punah tu habis duit pulak. Garu kepala, akhirnya sekung. Pada sekung? Sekung lagi tau. Pada sekung. Sekung lah. Dah garu kepala lah baru ni beki hot tu. Allah sekarang ni kan. Tiba-tiba punah tu pula. Atun sampai pomeng sekali beki jadi. Kalau pomeng habis dah 1,000 tak jadi. Hot ni pula punah dia kata. 1,000 dah tu. Akhirnya tu sekung. Lepas tu penuh kereta kat pomeng. Tak ambil tuan dia. Apa? Habis 1,000 dah tak jadi lagi. Kena tambah 1,000 lain pula. Tuan dia pun serenda. Sekung di bengkel pomeng. Tak kan itu? Itulah. Maknanya kita boleh beli cash. Buruk, tak ada apa. Okey dah, boleh berjalan dah. Jalan dekat-dekat boleh lah. Kalau kita jalan jauh sentiasa, mampu tengah highway, satu hal pula kitanya. Orang nampak sedap sikit, hak baru. Baru kena tadilah pembiayaan. Kita jual beli dengan pihak bank. Memanglah kena bayar banyak. Begitu je lah atas kita berlaku tu. Cuma bukan alasan sekarang untuk melepaskan daripada terbabit dengan riba. Allah Ta'ala isytihat perang kepada mereka yang masih lagi terbabit dengan riba. Ini dosa yang besar. Dan minum perkara mabuk. Mana minum minuman yang memabukkan. Minum minuman yang memabukkan. Itu di antara dosa-dosa yang besar. Itu membabitkan kita merosakkan akal. Merosakkan akal. Ada ni. Nilaian manusia duduk pada akal. Tiba-tiba kita buat rosak akal, nak jadi binatang. Sebab tu orang mabuk ni lebih daripada binatang lagi. Jadi tak ada kontrol dah. Binatang ada kontrol ke tidak? Tak ada kontrol. Jadi orang mabuk ni dia tak ada dah akal, dia ada nafsu je. Kita ni ada akal, ada nafsu. Binatang tak ada akal, nafsu saja. Sebab tu binatang ni dia tak ada kawalan sebab dia nafsu semata-mata, dia tak ada akal. Manusia ni akal dan nafsu. Malaikat akal saja, nafsu tak ada. Tu malaikat. Manusia akal dan nafsu. Menang akal daripada nafsu, manusia akan lebih baik daripada malaikat. Malaikat dia taat pun dia akal saja, nafsu dia tak ada. Ada ni. Menang nafsu, kalah akal, lebih hina daripada binatang. Wa ana kal an'am balhum adall, seperti binatang ternakan, bahkan lebih sesak daripada binatang ternakan. Sebab apa? Akal kalah. Mabuk ni dia menghilangkan akal. Tak ada. Dia menghilangkan akal, maka lebih berat daripada binatang lagi. Lepas tu dosa besar, minum perkara yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Hadis Quran menyebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Innamal khamru, arak ni dia rijsun min amali syaitan. Ni kerjaan syaitan belaka ni. Ada ni. Ni khamar. Khamar ni arak lah. Khamar, arak. Minuman yang memabukkan.
Dia orang kafir kan. Orang kafir lah kita sebutnya. Orang Islam pun ramai juga. Orang kafir lah. Hak sangat-sangatnya. Dia ada masalah serabu. Macam-macam masalah timbul. Dia pun minum arak. Bukan boleh boleh menyelesaikan masalah. Cuma boleh melupakan masalah. Sebab akal dia sudah mabuk. Dia akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat lagi. Dia bermasalah. Pening kepala mikir. Dia pun tak mahu mikir. Dia minum arak. Untuk menghilangkan memikir tu. Bukan boleh menyelesaikan masalah. Boleh menghilangkan memikir tu. Dia pun menghilangkan akal dengan minum arak. Bila dia hilang akal minum arak, dia akan terbabit dengan masalah-masalah yang lain pula. Berganda-ganda pula masalah. Masalah asal memang tidak boleh diselesaikan. Dia minum arak hanya untuk melupakan. Dia pun tahu dah minum arak tidak boleh menyelesaikan masalah terdahulu. Tapi nak melupakan. Tapi apabila dia hilang akal, mabuk, dia akan terbabit dengan masalah lain pula. Kan? Apa dak situnya? Mana orang yang minum arak ni memang orang ni bodoh lah. Akal cerdik. Kenapa nak hilangkan akal cerdik? Nak minum arak? Ke mana? Sebab tu arak ni agama kafir pun tak setuju benarnya. Tapi nafsu dia gitu. Nak babit juga dengan arak. Yang menguntungkan tapi merosakkan. Kesihatan pun punah dengan arak. Kesihatan pun punah dengan arak. Tapi dunia. Arak tu menguntungkan. Arak ada di mana-mana. Arak ada di mana-mana. Lepas tu minum arak. Hilang akal. Bawa kereta pula. Akhirnya berlaku macam-macam. Hak berlaku pelik-pelik itu. Apa? Melawang arus apa semua itu. Orang mabuk. Orang mabuk. Sah dah orang mabuk. Ataupun mungkin orang tu ada masalah jiwa. Orang gila lah. Memang orang tidak berakal. Orang berakal mana lawan arus? Tak tahu. Ni. Kerana mabuk. Akhirnya dia langgar orang, mati orang. Nak kira ni. Polis pula lah tunggu tepi jalan. Nak cek arak dia. Cek apa cek arak? Tutup tempat arak lah. Buat macam di Kelantan tu kan. Tutup tempat arak. Tapi masa tu Kelantan, arak masih lagi boleh dijual beli kepada orang kafir. Arak dibenarkan jual oleh orang kafir. Tapi tak boleh minum di tempat ni lah. Tak boleh minum kedai kelak tak boleh. Dia kena minum di rumah. Mu nak mabuk, mu tunggalangan di rumah. Mabuk di rumah sudah lah. Dia tak ambuh pula mabuk di rumah. Dia nak mabuk di kelak tu. Dia nak tengok JRO. Di rumah tak tulis tu dia tengok. Tu dah yang mabuk tu. Jadi Kelantan benar kalau kafir nak minum arak. Minum arak di rumah. Minumlah berapa derang pun. Mutung galanggang di rumah. Tapi orang kafir pun dia tak ambuh. Suami dia pun mabuk. Dia tak ambuh. Menantu dia pun mabuk. Orang mabuk ni orang tak ada akal. Orang kafir pun tak ambuh. Jadi Kelantan tak benar minum di kelak. Tak ada. Mu nak minum, mu beli balik rumah. Adalah golongan yang nak mencabar. Nak cabar dia nak minum di bangunan dia. Ni kisah lama lah. Nak minum di bangunan dia. Sebab kalau ikut undang-undang akan ditangkap. Akan ditangkap. Kalau minum di tempat terbuka. Boleh minum di rumah je. Dicabar. Dia nak minum di tempat terbuka di bangunan dia. Kerajaan Kelantan masa tu cerdik. Okeylah. Kalau kamu nak minum di bangunan kamu, kami beri kelonggaran untuk 1 hari. Kamu minumlah. Dan kalau kamu tak cukup, kami akan hantar pula berapa tong kamu nak. Cuma kami nak ambil gambar je. Orang mabuk ni comel macam mana, tak buat-buat dia. Dia nak cabar kerajaan. Dia nak minum siang hari di bangunan dia. Nak takak kedok. Kerajaan cerdik.
kita bagi kelonggaran pada hari itu. Kamu minum banyak mana, tak cukup, kami kerajaan akan hantar berapa tong yang kamu nak. Kami cuma nak rakam sahaja. Macam mana comel ada orang mabuk Oh, tak minum, tak minum. Bodohnya manusia kafir ni. Ni manusia kafir nak cabar. Kenapa manusia kafir di mana cabar? Kan ada lah yang tukang wis semangat kat belakang. Tapi kerajaan Kelantan disidik. Dia tak mau lawan. Beri kelonggaran, meminumlah banyak mana pun. Kami nak ambil gambar. Kami nak tunjuk pada rakyat, inilah kelakuan orang mabuk. Nak kedok. Tak jadi buat. Sebab apa? Orang mabuk ni bodoh. Dia menghilangkan akal. Bodoh. Orang mabuk kan, dia tidur celah lokang. Dia huyung hayang. Cerdik bodoh gitu. Hak berlaku macam-macam tu mabuk lah. Hak tadi kemalangan. Mabuk dia eret orang mutu siapa rumah dia. Pagi esok lagi kerja, tengok-tengok ada mayat bawah kereta dia. Mayat mutu. Mayat tu mayat orang Islam. Orang yang tidak mabuk. Yang mabuk tu eret mayat sampai ke rumah. Nak cerita mana gitu tu? Lama mana dia eret mayat bawah kereta? Tak sedar mabuk. Ada seorang tu dia mabuk, dia minum, dia terlampi apa tak tahulah. Dia terlampi. P ni apa? Erimen 5. Erimen 5 ni P tidur. P Erimen 5. Dia dia tak sedar siapa ada rumah. Macam mana siapa rumah tak sedar? Bagi esok ada rumah tidur di katil dia, tapi muka bekok dia kata. Muka dia bekok. Bekok kenapa? Tak tahu. Dia tak tahu macam mana dia boleh siapa ke rumah. Itulah Erimen 5 dia mabuk. Dia tak tahu macam mana dia boleh sapa rumah. Mana jumpa rumah tu macam tak tahu. Tapi dia sudah bagi esok memang duduk dalam bilik dia. Tapi bangun pagi tengok muka bekok kena tumbuk dia orang. Apa kan ni tak tahu. Ni mabuk. Tu agama kita mengharamkan dosa besar. Minum perkara yang memabukkan. Sekarang ni banyak sekarang ni hak memabukkan. Air ketum sekarang ni. Daun ketum tu lah. Daun ketum tu daun obat. Boleh buat obat, tapi dia salah guna. Air ketum tu bukan air ketum dah, dia bubuh bahan lain. Bahan ni nak jadi haid dia panggil dah. Bukan daun ketum dah sebenarnya. Dia capum dia lain. Akhirnya orang ada daun ketum buat obat tu jadi takut dah lah. Salah dah undang-undang. Sebab orang dia salah guna. Dia salah guna. Di sekarang ni kan nak buat sebagai obat kan. Di Malaysia kita tak benar lagi. Di Thailand benar dah. Jual ketum tu tepi jalan je. Orang Islam pula yang jual. Yang tukang minum pun ada juga orang Islam yang tukang minum. Minum air ketum lepas tu bawa motor jadi berani. Gitu lah. Akal. Hilang akal. Minum perkara yang memabukkan. Sebab dia apa yang memabukkan. Dia bukan kata minum. Apa perkara lah. Minum ni minum. Cocok dadah, terlampi, samalah. Terlampi pun samalah. Hak budak-budak pelik-pelik main mutu tu, otak dia tak ada dah. Dia terlampi. Kalau otak dia rasional, takut. Kita sama je takut lah ke. Takut mati, takut cedera, takut sakit. Sama je kita ni. Takut mati, takut cedera, takut sakit. Lepas tu orang mutu main pelik tu, dia terlampi, akal dia tak ada dah. Sebab tu jangan duk kosek pok ni. Kosek pok ni dia kacau orang kosek tu. Ada ni dulu kan di tengah kita ada mak rempik kan. Cuba pergi marah ke dia. Dia perih mutu depan rumah kita. Kecil kepala tu rumah takut. Jangan sebab apa ni akal. Sebab dia bukan rasional dah. Dia terlampi.
Lepas tu dia buat lagak yang pelik-pelik. Berani dah dak ni, dia tak ada dah ni. Akal tak ada. Nah, tu panggil apa? Memabukkan. Tu dosa besar. Dan makan harta anak yatim. Makan anak yatim ni dengan tidak sebenar. Dan makan harta anak yatim dengan tidak sebenar. Maksud apa? Dia pada masa jahiliyah pun, pada masa jahiliyah sendiri pun, dia memelihara anak yatim ni satu perkara yang sangat mulia. Pada masa jahiliyah, sebelum diutuskan Nabi SAW, pada masa tu orang kafir Quraisy ni pun, dia kalau sebut anak yatim, jaga anak yatim satu pekerjaan yang sangat dipandang mulia. Sangat dipandang mulia pada masa jahiliyah. Ada ni. Kemudian anak yatim ni terkadang anak yatim ni ada harta peninggalan daripada ibu bapa dia. Maka bagi yang menjaga anak yatim ni, bukan tidak dibenarkan ambil harta anak yatim untuk kegunaan anak yatim, bukan. Faham tak ni? Boleh ambil daripada harta anak yatim tu sendiri, tapi jangan melampau. Jangan ambil guna untuk diri sendiri. Sebab inilah makan anak yatim dengan tidak sebenar. Yang sebenar macam mana? Ambil harta anak yatim, walaupun masuk sekali dengan keluarga dia, tetapi ambil harta anak yatim tu kodok untuk bahagian dia lah. Itu syarat membenarkan. Sebab itu dengan sebenar. Hak ni dengan tidak sebenar. Dengan tidak sebenar. Dia ambil harta anak yatim, diguna untuk dia. Innal ladzina ya'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, seperti dia makan dalam perut dia akan api, yakni api neraka. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, bukan cara yang sebenar. Dia harta anak yatim ni, satunya dosa besar kerana harta orang. Yang keduanya anak yatim. Kalau dak anak yatim, boleh lah. Sebab anak yatim ni, hak belum balik panggil anak yatim. Pada ni, kematian ayah, anak yang belum balik, dia panggil anak yatim. Kalau balik, dak anak yatim. Kalau kita anak yatim belaka kita ni. Anak yatim. Bukan yatim dah. Yatim piatu dah. Mak tak ada, ayah tak ada. Yatim piatu belaka kita ni. So ni, dia yatim ni. Dah dia yatim je, yatim piatu tu kita. Yatim ni kematian bapa, anak yang belum balik. Kita piatu ni mak mati juga. Yatim piatu kita panggil tu. Yalah. Yalah sekarang ni kan berlaku kemalangan apa semua kan. Mati mak dan ayah. Anak dipanggil yatim piatu. Sebab apa nama piatu pula tu? Sebab ayah tak ada yatim, mak tak ada piatu ke mana? Dia yatim je, tak ada ayah, anak belum balik. Tapi tak ada mak ayah, kita panggil yatim piatu. Tu mana? Ya, dia anak yatim je, tak ada yatim piatu tu. Tak apa tu, kita faham lah yatim piatu ni mak ayah tak ada. Bila mak ayah tak ada, kita panggil yatim piatu. Kita panggil lah. Ni anak yatim ni anak yang kematian ayah, anak yang belum balik. Tu anak yatim. Faham tak ni? Jadi kalau anak tu balik dah, tak panggil makan, tak balik anak yatim. Tapi tetap haram kerana makan harta orang dengan tidak sebenar. Wala ta'kulu amwala bainakum bil batil. Dan jangan kamu makan akan harta mereka di antara kamu, di antara kamu dan harta kamu di antara kamu dengan batil, dengan tak sebenar. Tapi kalau anak yatim ni jadi double.
Yang pertama harta orang, yang kedua orang tu yatim. Dua kali sini ni. Yang makan harta anak yatim pula bukan orang lain. Terkadang ibu dia, terkadang abang dia, terkadang bapak saudara dia. Ni. Bukan orang lain. Orang lain tak babik dengan harta anak yatim. Orang lain tak nak kena-ngena, tak babik. Yang terbabik antara yatim, ibu dia, abang dia, bapak saudara dia, datuk nenek dia. Ni kena jaga belaka ni. Ibu kena ingat, apabila ayah mati, ibu apabila ada anak, hanya 1/8 saja bahagian harta suami dia tu. 1/8. Tahu ni? Hak banyaknya anak tu. Anak lelaki, anak perempuan. Hak banyak tu anak. Ibu 1/8 saja. Kalau ibu ada anak, kalau ibu tak ada anak, barulah 1/4. 1/8 saja. Melainkan harta sepencarian. Tu bicara lain tu. Dia ada harta sepencarian kan. Harta sepencarian ni sama yang suami kerja di luar, yang isteri kerja di rumah. Dia panggil harta sepencarian. Di harta sepencarian hak asalnya, orang zaman dulu kerja kapung. Kalau kata kerja sawah padi, cedung apa semua ni, laki bini cedung, tu harta sepencarian. Laki bini orang ketah, harta sepencarian. Zaman dululah. Sekarang ni yang kerja suami, yang isteri ibu ni duduk di rumah. Jadi isteri ibu ni buat kerja di rumah, yang ianya kerja suami. Mana yang tidak ada harta sepencarian? Yang mana isteri di rumah, ibu di rumah, tak ada buat kerja apa. Suami tadi sediakan pembantu rumah, isteri ibu tadi ni apa? Belenggang je di rumah, tunggu siap solek je. Hak di rumah dia tak kosek. Ini sebagaimana orang Arab. Orang Arab dia punya isteri tak ada apa kerja di rumah, suami dia akan ambil pembantu rumah. Tu pembantu rumah daripada Indonesia lah, daripada mana kan. Hak tu isteri tidak ada harta sepencarian. Baik tak kerja. Padat ni. Sekarang ni dah kalau isteri orang Melayu kerja lebih berat daripada kerja suami lagi. Suami kerja 2 hari seminggu dia boleh duduk atas kursi malah tu lah. Duduk lenggang duduk baju atas kursi malah. 2 hari dah seminggu. Yang isteri ni kerja 7 hari turut-turut. Tak ada hari cuti, tak ada. Tak ada. Hari raya pun kerja, tak kira, tak ada hari. Kan ada? Ada tau, rehat tau. Hari ni tak secara makan luar, gitu lah tau. Maknanya, kerja sama, maka ada harta sepencarian. Itu bab lain, bagi harta sepencarian dulu. Tapi atas harta milik suami, hanya 1/8 je kalau ada anak. Jadi orang banyak tu milik anak. Anak pula belum balik. Kena jaga molek. Kena kira molek. Kalau anak balik belaka dah, ayah mati, tiba-tiba anak pakat. Jadi harta ayah yang menjadi bahagian kami anak-anak, kami serah kepada ibu belaka. Okey ya? Tak ada masalah lah. Jadi milik ibu. Dan anak balik belaka dah ni. Jadi apabila ayah dia meninggal, anak-anak buat keputusan ni, dia pakat sama-sama adik-beradik. Yang balik belaka dah ni, anak-anak buat keputusan, kami anak-anak, bahagian kami daripada harta peninggalan arwah ayah, kami semua serah kepada ibu. Selesai. Ada ni. Tapi kalau adalah adik-beradik itu, seorang tak balik lagi. Tak anak yatim. Abang-abang berkata, kamu ni wikemok ni, bahagian kamu,
Hak adik ni pun hak belum balik ni, umur 10 tahun ke 11 tahun ke cerdik dah ni tapi belum balik. Ikut pandai abang-abang lah. Kata-kata dia tidak diiktibar, tak boleh ambil kira sebab dia belum balik. Kok ke mana pun bahagian dia kena kira suku, seruh atas nama dia. Hak balik dah, mereka putusan nak suruh pada ibu terpulang. Tak ada ni. Tu kena kira, tu kena kira. Dia orang kita ni kadang-kadang dia buat bebek kurang je. Bila mati ayah, ibu sepenuhnya. Dia ada ibu hanya 1/8 saja. Jadi kalau ada anak. Yang lain daripada harta sepencarian. Harta sepencarian bagi separuh dulu, barulah separuh lagi tu ibu ada 1/8. Ada ni. Ibu ada 1/8. Dan sekarang ni sepencarian, separuh untuk isteri, separuh lagi tu isteri ada hak 1/8. Daripada separuh lagi tu. Ni kadang-kadang mati je suami, ibu yang kuasai sepenuhnya, maknanya bahagian mak ayah kepada arwah suami tu pun dia tak peduli pun hak 1/6 tu. Yang kita panggil apa? Kepala mayat. Tak panggil kepala mayat tu. Kepala mayat. Takut bunyi. Kepala tu. Mayat utuh pun kali. Apa panggil kepala mayat? Kamu ayah dia kan 1/6 kan? Kenapa kepala mayat? Dengar dia luar tu, kepala mayat, Allah. Jadi mayat kepala tak ke bumi. Tinggal kepala je. Ke bumi tubuh je. Kena kira belaka tu. Ni kalau dia pakai ambil ke dia belaka siap. Tambahan pula terkadang nama tukar dah. Nama tukar okey. Tapi tukar nama saja ke memang tukar milik. Dia kan pasti pula. Letak nama mu je ni, letak nama mu saja ni. Itu bukan milik. Itu hanya tupang nama. Tu kena bab harta ni kena biar ngaji molek. Nak tukar nama, jangan tukar nama atas kertas saja, tukar pemilikan. Saya beri ke kamu, harta ni milik kamu serta nama kamu baru jadi. Ni kadang-kadang letak nama lah atas nama kamu seorang. Nanti kalau apa-apa mudah kamu nak kira adik-beradik. Dia ada pasal gitu. Dia letak nama kepada nama abang hak besar, tapi bukan beri, letak nama saja. Sebab bila mati nanti mudah sebab nama kamu kena bagi kepada adik-adik. Tapi apabila hak atas hak abang tu jadi kelong tamok, dia pun gomor ke dia sebab nama dia. Tak boleh nak apa dah. Walah bukan beri. Sebab tu jangan tukar nama, melainkan tukar pemilikan. Jangan tukar nama saja. Tukar pemilikan, jangan tak tukar nama. Beri ni bahagian kamu ni, tukar milik anak. Terus gi jabat tanah tukar nama. Jangan hanya tukar milik, nama tak tukar. Payah akan datang. Akan datang membabitkan orang lain, dia akan nak balik harta tu. Padahal itu milik orang lain dah, milik anak ke contohnya. Sebab dia tukar pemilikan, nama tak tukar. Pada ni. Tukar pemilikan, tukar nama. Tukar nama, mesti tukar pemilikan. Jangan tukar nama saja. Bubuh nama mung ni. Tapi bukan hak mung ni. Bubuh nama mung saja. Punah ganak. Faham tak ni? Ada buat pasang kerja gitu. Bubuh nama mung. Kalau ayah mati, mudah. Kalau tidak, payahlah nak naik mahkamah ni, harta pusaka, payah. Jadi, ayah tukar nama mung. Lepas tu, lepas ayah mati, kamu kena paraik kan lah. Bagi ikut paraik. Dah nama dia dah. Ada ni. Jangan. Tukar nama serta tukar pemilikan. Tukar milik serta tukar nama. Ada ni. Hak ni Al-Quran berkata faktubu ni tulis oleh kamu. Dah tukar pemilikan, tukar nama, tulis di jabat nama kita. Alah tak apalah, percaya. Hukum perintah gitu. Percaya memang kita percaya. Tapi hak khianahnya tak ada orang lain lah. Hak percaya tu lah. Hak khianah nak percaya tu lah. Orang yang kita tak percaya tu tak biar wawa.
Hak kita wi amanah, hak kita percaya. Hak ni khianat Balik pada hukum. Bak harta benda kena cermat molek. Ni harta benda bukan orang lain ni. Sesama kita. Tadilah mak, abang, pak saudara. Ni. Kena kira belaka ni. Ni hak harta anak yatim. Kena kira molek-molek. Dosa besar, yang pertama harta orang lain, yang kedua harta anak yatim, dosa dengan anak Adam. Ni biasa berlaku dalam masyarakat. Hak adik-adik yang belum balik tu, tak ada bahagian. Gomo dia abang hak besar, bahang ke dia belaka. Akhirnya putus silaturrahim. Berlaku kematian pun tak datang ziarah. Sebab apa? Sebab adik cukup maruh pada abang, sebab rapah harta dia. Putus silaturrahim. Ada ni. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat. Yang abang tu pula, yang gomoh harta anak yatim, adik ni duduk masjid. Ada pula jadi pengusi masjid. Ada benda ni berlaku orang masjid tapi bukan masjid di Terengganu lah, bukan di Malaysia, di Afrika ke mana gitulah. Pengusi masjid. Dak kerjaan dia rapah tipu harta adik anak yatim ni. Satu keluarga tahu, satu kampung tahu, mani-mani je. Orang kampung buat dia di pengusi masjid. Bukan orang kampung pergi tekang dia supaya pulangkan kembali. Putus hubungan silaturrahim. Dekat nak mati baru nak panggil adik. Adik tak mesti jumpa dah. Dekat mati baru nak panggil. Yang anak abang ni pula wayak ke pok dara dia ni. Hak adik ni masa ambil tu dia anak yatim lah. Ni waktu dah cerita ni. Harta ni hak anak yatim masa tu. Dia budak. Tak balik lagi. Abang lah gomo ke dia. Yang anak abang ni pesan dah ke pok dara. Kalau ayah dia mati, kami akan pulang balik hak pok dara dia ni. Yang anak ni janji. Ada ni. Matilah ayah dia hak abang ni. Anak buat senyap pula sebab tanah tu mahal. Oh, maka jariah berlapis-lapis lah. Makan harta orang. Yang anak ni janji ni. Apabila ayah mati, kami akan pulang balik. Hak pok su ke, tak kira nama pok dara ni. Kami akan pulang balik. Mati sungguh ayahnya. Tak pulang balik. Meneruskan kerja zalim. Siapa kerja zalim ni? Anak lah pula. Sebab dia yang meneruskan. Hak dalam kubur tu, hak tu bahan tanah lah tu. Memang bahan tanah dah tu. Hak dalam kubur tu, bahan tanah lah. Sebab apa? Kerja zalim dia diteruskan oleh anak. Dosa sentiasa mari. Sampai bila-bila. Ingat baik, harta orang tetap milik orang sampai bila-bila. Pandai ni? Kami tak buat kerja zalim, bapak kami yang buat. Bukan milik bapak kamu dan bukan milik kamu. Sampai bila-bila. Nanti kamu pula mati, anak kamu, cucu yang buat zalim tu, bukan milik dia. Dia tetap milik sebelah ni. Milik asal. Hak asal mati, ada anak ke tak? Tak ada. Ada cucu ke tak? Tak ada. Ada cucu? Ada cucu. Balik pada cucu. Dia tetap akan balik pada hak asal. Hak yang zalim ni, siapa 5, 6, 7 lapis pun bukan milik dia. Milik orang. Yang buat alasan, bukan kami yang zalim, ayah kami. Ayah kami dah kubur di bahan tanah lah, ayah dah kubur tu. Kami tak terbabit. Tapi meneruskan kerja tu kerja yang sama. Kerja zalim. Tak ada. Sebab dia tahu. Kalau tak tahu kerjaan zalim tu orang terdahulu, anak cucu tak berdosa sebab tak tahu. Tetapi hilang barakah harta. Anak cucu tak berdosa lah sebab tak tahu. Faham ni? Bila tak tahu, anak cucu tidak berdosa. Tapi tak ada barakah harta. Tapi kalau anak tahu, janji dah ngepok saudara, kami akan pulangkan kembali. Lepas mati bapak, anak buat kerja zalim pula. Tak kembali balik ke pok saudara.
Hak panggil apa ni? Hak tu lah. Hak benih-benih tu apa? Tidak tumpah kuah ke nasi apa? Apa? Hak panggil apa tu? Tidak tumpah kuah ke nasi tu lah ke apa? Dah kalau pok perangai gitu, anak perangai sama lah. Apa apa tu? Nazri? Tumpah kuah ke nasi? Gitu dah. Dah? Apa anak dia buat kerja gitu pula? Dah pok dia kan? Ke mana lagi? Anak pun samalah zoling. Dah anak janji dah nak pulang balik kalau ayah mati. Dah barangnya mahal. Tanah pula tanah ni strategik tepi jalan. Sambung gomo pula. Tapi asalnya adik tu anak yatim. Tu kata. Anak yatim nak kena jaganya, mak dia kena jaga. Abang kena jaga. Mak tak ada, abang tak ada. Pok saudara kena jaga. Ini anak yatim. Makan harta anak yatim dengan tidak sebenar itu maksiat dosa besar zahir pekor. Dan makan perkara haram ni lebih umum lah. Perkara haram ni lebih umum lah. Tadi haram belaka lah. Riba perkara haram. Harta yatim perkara haram ni lebih umum lah. Makan perkara yang haram. Makan babi ke. Makan berserta dengan bangkai semut ke. Itu makan perkara yang haram belaka lah tu. Tapi lebih umum lagi lah makan haram ni. Dia terutama sekali lah kena jaga orang kitanya bak harta pusaka. Memang kena jaga molek. Mati saja kena kira. Mati saja kena kira. Kira harta pusaka ni kalau bagi saya lah. Hak paling susah nak kena tunya orang ni. Orang Felda lah. Orang Felda. Saya anak Felda. Paling susah. Sebab Felda ni dia tidak membenarkan pecah. Dia kena kekalkan nama seorang. Kalau pecah nama banyak dalam satu pemilikan boleh. Tapi nak pecah paraid tak boleh. Ni yang paling payah. Pandai ni. Kadang-kadang dia letak nama habis dia beradik, dia pun bagi hasil bulanan berapa. Tapi selama mana? Mati selapis. Selapis tu 6 beradik 7 beradik dah. Lepas tu lapis yang kedua 6 7 beradik kali 6 7 kali 6 7 tu pula berapa pula jadinya? Sampai ke bila? Pada ni. Itu yang paling susah. Dan dia harta Felda ni dia cukup rumit. Sebab saya pun tak tahu macam mana sebenarnya. Sebab masuk Felda ni nama 2 orang. Nama 2 orang. Nama suami, nama isteri. Nama 2 orang tu nama 2 orang ataupun pemilikan bersama 2 orang. Itu wallahualam. Kalau pemilikan bersama 2 orang, ni separuh-separuh ni. Mati je hak nama ni, pemilik ni, mati isteri contohnya. Hak bahagian dia ni kena paraid. Kena paraid. Yang suami dia oleh kerana ada anak hanya boleh ambil 1/4 saja daripada bahagian isteri yang mati. Ada ni 1/4 saja. Lepas tu banyak kepada anak pada isteri ni. Anak pada isteri dia ni sama ada anak dengan dia ataupun anak dengan bapak terdahulu, tetap ada hak. Sebab anak kepada perempuan ni, pada isteri. Anak pada isteri ni termasuk anak dengan suami dia yang dahulu. Anak lah, maka anak tu berhak. Mak ayah pada isteri ni berhak. Ni. Tiba-tiba mati isteri baru, dia pun letak nama isteri baru di tempat isteri yang pertama. Tak boleh letak-letak gitu sebab dia ada pemilik dah situnya. Kalau 2 nama tu, 2 atas nama pemilikan bersama. Kalau letak 2 nama atas kertas saja, pemilik yang sebenar adalah suami, itu cerita lain. Itu wallahualam lah dia buat macam mana. Ni banyak berlaku tak betul dengan hukum. Faham tak? Terus sekarang ni dia 2 nama kena, apabila dia 2 nama ni sama ada milik bersama. Milik bersama 50-50 lah. Mati isteri, hak 50% pemilikan ni dia kena paraid.
Yang suami ada anak ni. Yang suami boleh 1/4. Yang anak-anak ni bagi pula. Anak kepada pemilik orang mati ni 50% ni termasuk anak dengan suami dia lepas-lepas dah. Sebab anak dia. Bukan semestinya anak dengan suami hok penuh kefeda saja. Anak dia, anak pada si mati. Anak pada si mati. Mana termasuk anak dia dengan bapak dulu yang menjadi anak tiri kepada suami dia sekarang. Kalau suami dia mati, anak tiri tu tak ada hak. Sekarang ni bini dia mati, anak tu bukan anak tiri, anak dia sendiri dengan suami terdahulu ada hak. Warna. Dia cukup rumit. Kalau ada duit tak apa. Ada duit macam mana? Bahagian-bahagian tu dia pun beli, dia bayar belaka, nama dia seorang. Sesatlah. Sebab tak boleh bagi. Mana kena kira cara kot luar. Jadi bila mak mati, anak nak tutup giang, ayah tak boleh nak kata apa, sebab dia ada bahagian. Ayah tak boleh sekat. Tapi timbul salah fahamnya, bila mak mati, tanya di pejabat, pejabat tu mana? Bahagian pokcik belaka dah, tak ada bahagian bini pokcik. Jadi gitu pula dah. Sekarang isteri mati, anak nak tutup hak lah bahagian mak dia. Yang ayah ni pergi jabat, tanya, jabat kata, dah bahagian pokcik belaka dah, bahagian bini pokcik tak ada dah, nak mati dah, bahagian pokcik belaka. Bahagian pokcik kat mana? Dah mati dah, dia ada 50%. Bahagian dia tak boleh nak kosek, dia kena paraik. Akhir mana tu? Ni. Takut pergi makan perkara yang haram, bukan milik. Kan? Dia panjang ni. Payah. Kalau katalah, okey, selesailah bahagian tu. Mana kalau anak-anak dia ginilah, bahagian mak kami bagi pada ayah belaka. Tak payah apalah, selesailah. Tapi anak yang balik, bukan anak yatim. Yatim dia kata beri pun tak diiktibar. Okey, selesailah bahagian ayah belaka. Anak beri ke ayah belaka. Ayah pun kahwin baru. Ayah kahwin baru. Sekejap ayah mati. Pada ni. Bahagian isteri baru ni ada 1/8 daripada keseluruhan harta peneroka feda. Ada 1/8. Allah, dia mak baru berapa bulan nikah ayah mati. Dia ada 1/8. Anak-anak jangan singkir ni. Mak tiri ni. Mak tiri pula anak dah setuju dah ayah nikah. Sudah setuju pun dia ada 1/8. Dah dia halau mak tiri ni. Balik kampung dia. Lepas tu 1/8 daripada harta ayah. Itu harta ayah di Felda. Harta ayah kampung. 1/8 dia ada hak. Baik dia isteri si mati. Nikah sebulan je, seminggu. Tak kira sebulan, seminggu, sehari pun. Janji bini dia. Ada 1/8. Harta Felda ke, harta kampung ke, 1/8. Anak ni, dia beci ke mak tiri ni. Dia halau mak tiri. Lepas tu 1/8, dia gomor sama-sama adik-beradik dia. Tu makan perkara yang haram, bukan milik. Banyak tu dia kena balik pada paraik. Macam mana cara nak kira? Kena cermat. Ada ni. Jadi timbul gitulah, timbul ayah kahwin lain. Ada mak tiri. Ayah mati. Isteri arwah tu 1/8. Sebab ada anak kan. Kata ada anak baru 1/4 isteri tu. Nikah sebulan ke, seminggu ke, sehari ke, dia ada bahagian 1/8. Makna kalau kata mak tiri tu nak balik kampung dia lah, dia balik nak balik pun. Tapi 1/8. Makna kalau kita kongsi bahagian, lepas tu nanti bagi hak boleh bulanan, dia ada 1/8. Payah jadi dengan mak tiri ni. Ginilah kita adik-beradik, pakat dengan mak tiri, kami nilai harta ayah ni 1/8 berapa puluh ribu. Jadi 1/8 ni nilai-nilai 20 ribu.
Jadi kalau mak tiri setuju, kami akan bayar bahagian mak tiri 1/8 20,000, maka mak tiri tak ada dah daripada harta ayah kami. Tak ada masalah. Bayar lah. Bayar nilai 1/8. 1/8 ni bukan harta Felda. Harta ayah. Felda ke kapung ke, dah kira harta ayah. 1/8. Lagipun malas lah tengok muka mak tiri ni. Berangan. Habis cak tak kira lah tu. Tu buat lain. Dah mak tiri pula nak tak setuju duk perang dah ayah nak nikah mak tiri. Tu mana pun dia ada 1/8. Malah dah nak berunding mak tiri ni. Kita pakat dengan dia. Kami akan bayar 1/8 bahagian arwah ayah kami kepada mak tiri. Kami bayar. Mana bayar sesat tak ada bahagian dia dah. Kena sesat. Beci tak beci, berahi tak berahi, dia ada bahagian 1/8. Selesai tu. Jangan makan harta milik orang lain. Ni kena ada ilmu molek. Kena ada ilmu tidak kok. Dia biasa kadang-kadang dia letak nama ramai adik-beradik dalam Felda ni. Dan bulanan dia bagilah. Tapi sampai bila? Sebab akhirnya anak-anak akan bercabang. Cucu-cucu akan bercabang. Harta setakat tu saja. Anak kira macam mana? Atas masing-masing lah. Nak pecah tak boleh. Letak nama ramai boleh. Pecah tak boleh. Kalau kita harta kapung mudah. Kalau tanah kita pecah luk, kita bagi. Itu mudah harta kapung. Tak boleh kau kena nilai lah bayar. Nak nilai tu lah bukan semua orang boleh nilai, bukan ada duit. Bukan ada duit. Nak nilai ni lah bayar ke adik-beradik. Kalau ada duit boleh nilai. Kalau tak ada duit nak nilai macam mana? Nak orang ambil duit mana? Maka akhirnya dia akan jadi apa ni? Atau banyak harta orang Islam kitanya, abang apa? Dia jadi beku. Dia lama-lama lah akhirnya orang tak peduli, tak boleh. Akhirnya tak tahu siapa yang menerima. Akhirnya tinggal gitu je. Ni hak kan ada keluar dalam ceramah tu kan, harta milik orang Islam yang sia-sia. Ribuan hektar dia dicerita lah. Mana banyak sangat-sangat. Dinilaikan bilion harta orang Islam kita ni jadi begitu je. Sebab berlaku kematian, dia tidak paraid, dia tidak tukar nama, dia duduk selapis. Akhirnya orang ni pun bosan satu gerang tanah dak luas mana, nama 16 orang, 20 orang. Akhirnya pakat lari. Lepas tu tempat tu akhirnya jadi hutang. Jadi tidak ada manfaat harta orang Islam kita. Sebab kita ni punya fikiran pelik. Kalau mati, cakap hapus saka, kubur merah lagi, kelong. Dia tak gitu. Mati, cakap je bab pusaka, kubur merah lagi, kelong lalu. Tamuk. Jangan. Dah. Mati saja, kita ke lalu. Hutang arwah, wasiat arwah, kena ke lalu dah. Hutang arwah kena kira wawa. Wasiat arwah kena kira wawa. Ada beleng, pusaka kena kira serta-merta. Bukan tunggu nanti. Dah. Kita jadi gitu. Kalau cakap harta pusaka, baru je ke bumi kemarin dulu. Mung ni gok. Tunggu nak harta. Masa ayah sakit tak pernah balik. Mati kau balik nak pusaka. Tak ada hak dia. Kena segerakan. Masa arwah uzur di khidmat itu bab lain. Mati sahaja kita kira dah. Hutang. Hutang arwah. Hutang agama. Hutang dengan orang. Atau awal-awal kena kira. Hutang agama. Dia wajib pergi Mekah. Tapi tunggu giliran tak naik nama. Mati. Wajib kena ambil daripada harta arwah. Upah haji. Itu hutang agama. Arwah ada belum bayar lagi fidyah puasa, ambil daripada harta arwah, bayar fidyah puasa. Itu hutang agama. Lepas tu dia ada hutang dengan orang. Selesai hutang dengan orang. Selesai habis. Hutang dengan orang. Ada baki, segerakan faraid. Jangan sembunyi-sembunyi. Di harta arwah ni sekecil-kecil pun
Sekecil-kecil pun jangan buat lebih kurang. Wa imma pakaian, wa imma kasut, wa imma kalau orang puan buat macam-macam kakak. Aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Jangan. Jangan gitu. Tak kira pakaian ke, kasut ke, tak kira. Kira balik adik-beradik. Pakaian arwah macam mana? Siapa nak pakai orang tua? Ada hak bernilai-bernilai. Kira belaka lah. Hak kakak dapur tu. Kakak dapur tu kan. Tupperware lah. Lepas tu puyuk mahal-mahal tu. Jangan. Aku nak ni, aku nak. Tak ada nak gitu. Dia kena kira. Tapi adik-beradik ni kena berlebih kurang lah. Tak usah nak kira sangat. Tapi kalau nak kira lah. Mu ambil. Dia ada sesek kan. Mu ambil bagian cawang. Ni ambil. Nak kira gitu lalu. Terus pulang. Tapi tak payah lah gitu. Tapi kena atas sukarela lah. Okey lah. Mu ambil ni. Kakak ambil ni. Tapi jangan mu ambil. Ini aku nak ni. Ni aku nak. Aku lama dah kenal ni. Dah. Jangan kosek. Dia kenal lama dah. Hak ni nak lama dah kenal. Lama dah kemitok ngemok. Mok dah uwi. Dah. Dia mati. Aku nak aku. Nanti dulu tanya adik-beradik. Jangan balik-balik rumah tak ada habis dah. Hak tu budak kereta dia. Tu tak ada hukum gitu. Tak ada hukum. Jangan. Tapi kalau adik-beradik kata ginilah. Dah masing-masing ada dah kan barang. Saya tak ambil ni, rumah banyak dah. Kamu ambil kamu ke. Tu, panggil apa ni? Sama-sama adik-beradik. Buat lebih kurang sudahlah. Kita buat lebih kurang sama adik-beradik. Tapi kita jangan buat lebih kurang untuk kita. Aku nak tak boleh. Tapi bagi adik-beradik ginilah. Ada apa kita nak. Tak ada masalah. Itu sebaiknya. Cuma nak ceritanya. Milik arwah. Sekecil-kecil perkara pun kena ambil kira. Ada ni. Sekecil-kecil perkara, waris dia ada hak belaka. Walaupun baju selah, walaupun kasut sepasang, harta arwah, waris ada hak belaka di situ. Itu kata kena jaga. Ni hak bab hukum hakam, harta sesama kita keluarga. Harta orang lain kita tak kosek. Harta adik-beradik kita, lagilah kita cermat. Harta orang kita ambil kedok, kita bukan pencuri. Kita tak kosek barang orang. Barang orang kita tak kosek. Kita tak ambil barang orang. Ini harta adik-beradik kita. Kita nak kosek. Lagilah kita kena cermat. Tapi kalau adik-beradik kita, kita nak mudah. Lagi baik. Mudah-mudah sudahlah. Ambil. Ambil lah. Ni ambil. Kita nak tambah. Itu lagi baik. Cuma kita yang buat mudah. Ada ni. Ni. Ni kadang-kadang dia kemudian baru dia sedar. Dia kena kira balik. Kena kira balik. Dia kena kira balik. Kadang-kadang orang dulu-dulu ni dia ilmu kurang. Pernah berlaku. Dia ilmu kurang. Ayah dia meninggal. Jadi dia anak lelaki seorang. Okeylah. Sesat. Tapi dia lupa pada masa ayah dia mati, tuk nenek dia masih lagi ada. Tuk nenek dia 1/6. Tapi tak terfikir tuk nenek pun tak sedar bahagian dia. Dah cucu lelaki kan, cucu lelaki pun ambil belaka. Tuk nenek bukan kata dia beri bahagian daripada cucu lelaki, tidak. Tuk nenek pun tak tahu dia ada bahagian. Yang anak ni pula tak tahu tuk nenek dia ada bahagian. Jadi dia anak lelaki kok, tukar dia belaka. 10 tahun dia makan hasil. Baru dia sedar bahawa tuk nenek dia ada bahagian. Bila tuk nenek dia mati, 1/6 tadi tu menjadi bahagian kepada anak tuk nenek tu, pokok saudara kepada anak lelaki ni. Tak sedar juga. Ada ni. Ni cerita lama, dia tak sedar. Memanglah dia anak lelaki seorang. Tapi dia tanya balik masa ayah kamu meninggal, mak ayah dia ada ke tak? Mak ataupun ayah dia ada. Lepas tu 1/6 bagi daripada mereka. Kami tak tahu, mak ayah pun tak, tok nenek pun tak cakap. Lepas tu tok nenek mati kemudian, dia mati kemudian. 1/6 tu akan jadi milik anak dia pula. Ni orang ni bukan ni bukan rapah. Ni bukan rapah ni tak rapah. Dia tak tahu. Dia tak rapah.
Hak tu kena balik semula. Kena bunding balik dengan pok-pok saudara. Anak pada tok nenek tu. Bahagian kamu ada 1/6 ni. Macam mana. Kalau pok-pok saudara kata ginilah. Kami tak boleh lah. Hak bahagian mak ayah kami tok nenek anak lelaki ni. Hak kalau bahagian mak ayah kami tu. Kami beri pada kamu semua. Asal masalah. Tapi kena minta maaf beradong lah. Kena minta halal beradong. Hak ni dak ni. Hak ni. Bukan orang nak rapas ni budak dak. Ni dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia nampak dia anak lelaki seorang, bahagian dia tak ada masalah, dia lupa kepada mak ayah pada ayah dia tu. Jadi mak ayah dia putuk nenek ni pula pun tak merah. Dahlah boleh ke cucu lelaki dia. Cucu lelaki dia pun mungkin hak dia sayang ke dia apa. Dia tak sedar dia ada 1/6 tu. Yang anak lelaki seorang ni pun tak sedar bahagian tok dia. Tok tidak sedar bahagian tu ada di hak dia. Kalau tok tu sedar ginilah, bahagian tok 1/6, tok beri ke kamu lah. Selesai masalah. Dah tok sayang ke cucu kan. 1/6 bahagian tok tu tak apalah, beri kayak beri kamu lah. Tok beri ke kamu, awang ni. Selesai masalah. Orang ni dak. Dia pun tak tahu dan dia pun tak ada niat nak ambil orang siapa-siapa. Tok bahagian dia pun tak tahu. Tu panggil tadi kepala mayat kan. Jadi masing-masing tak tahu. Bila tok dia mati, jadi milik kepada anak-anak tok ni. Adik-beradik ayah. Kemudian puluh-puluh tahun barulah terpaksa kena jumpa mula dengan pok-pok dara, cerita hak mereka. Kalau pok-pok dara kata ginilah, hak kami serah pada kamulah. Kami halal, kami serah kamu. Besar masalah lah. Tapi ni cerita ni bukan cerita orang nak rapah ni. Bukan orang nak nipu dak Orang yang kurang ilmu masa dulu. Masa dulu. Walaupun masa dulu 10 tahun, 40-50 tahun sekalipun, kena ambil kira. Orang kekal orang walaupun berlapis-lapis. Ada ni. Ini hak berkaitan dengan makan perkara yang haram di luar ni. Ni kena belajarlah kalau kita ada apa-apa, pergi kepada bahagian paraik, jabat agama ke apa. Dan dia ada pula syarikat yang menguruskan bab paraik. Pergi jumpa, mudah je. Dia punya paraik ni sebenarnya sipir dia mudah, tapi dah ada kerana kita tak belajar, sipir dia mudah. Jelas hukum dia. Bahagian isteri, bahagian suami, bahagian ibu ayah. Ada ni. Tapi hak felda tu, hak tu dia rumit sikit lah. Tapi kok mana pun dia tetap wajib kembali pada paraik. Ada ni. Tapi kalau tak ada kerjasama molek, dia akan jadi macam-macam lah. Kalau makan harta yang tak betul, barakah hidup kita, barakah hidup anak beranak kita tidak akan ada. Jangan kita makan hak perkara yang haram. Jangan kita beri makan pada anak cucu kita perkara yang haram. Pastikan yang halal, yakin halal, hak milik kita. Hak milik kita. Hak milik orang tak sama sekali. Hak milik adik-beradik kita, waris-waris kita. Lagilah jangan kosek. Jaga molek-molek. Jangan nak khelong, nak tomok harta milik orang yang anak beranak darah daging kita. Tak apalah, kurang pun tak apalah. Kita hidup pun sekadar-sekadar tak apalah. Orang sekarang ni macam-macam cara dia boleh menipu orang sekarang. Orang sekarang boleh menipu kematian mak kepada suami dia, hak mati kemudian dia buat jadi mati dulu. Kata pandai sungguhlah. Suami dia mati, kemudian mak pada suami dia, mak mertua dia mati kemudian. Maka mak kepada suami dia tu ada 1/6. Tapi dia pusing tarikh kematian, jadi mak mertua dia mati dulu. Jadi tanam mak dia dululah, baru tanam suami dia barangkali. Dia pusing. Akhirnya bahagian mak dia tak ada, mak pada suami dia tu tak ada barang, sebab dia mati dulu. 1/6 tu banyak tu, bukan sikit. 1/6 tu banyak. Kalau harta tu ratus-ratus ribu, 1/6 tu berapa? Ratus ribu. Harta 600 ribu. 1/6 tu 1,000 dah.
Dia pusing, jadi mok pada arwah suami dia, mati dulu daripada suami dia. Boleh pusing. Periksa, benda tu selesai dah di pejabat. Selesai dah. Yang anak kepada mok dia ni, mok mertua dia ni, adik-adik suami dia, tunggu bahagian. Mana bahagian ni? Sebab apa? Mok dia boleh satu perenang. Mok dia mati, anak ada mok adik-adik suami dia ni, ada bahagian. Tunggu, cek selesai dah. Tengok, mok kamu mati dahulu daripada abang kamu, hak suami orang tu. Oh, macam mana cara dia buat? Tak mau mati barangkali. Ni cerita ni, orang semayang dok tinggal belakang ni. Bukan semayang yang sebenar. Kalau semayang sebenar, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti semayang akan mencegah dari fahsyak dan munkar. Semayang buat kerja-kerja jahat gini, itu bukan orang semayang. Bukan orang semayang sebenar. Semayang adah je. Itu kepala mayat tu lah. Betul tak satu penang kau? Tak tahu. Asal lo sebut kan. Satu penang lah. Tahu? Satu perenang. Hak tadi tu kalau isteri 1/8, kalau ada anak 1/4, kalau tak ada anak. Suami pula isteri meninggal 1/4, kalau isteri tu ada anak, kalau tak ada anak 1/2. Tu dia punya sipir-sipir tu lah. Hak mak ayah ni kepala mayat 1/6. Takut salah bak lama dak cara. Lama dak cara ni, olah kadang-kadang kena tengok kitab juga. Tapi kalau 1/6 tu memang banyak kalau harta banyak. Harta juta kok 1/6 tu 100,000 lah. Ni orang nak tipu nak kelong ni boleh letak mak kepada suami, mati dahulu dari suami dia. Walah memang suami dia mati dulu. Mak pada suami dia, mak mertua mati kemudian. Yang mana 1/6 akan turun kepada anak pada mak tu. Adik-beradik pada suami dia lah. Adik-beradik pada suami tu akan dapat bagian 1/6 tu. Ada ni. Hak tu kena kira belaka tu. Hak tu kapung ni mudah. Hak felda tu satu perkara lah. Hak tu bergantung kepada keluarga kena cermat lah. Keluarga kena cermat. Sebab di felda ni tidak boleh dipecah-pecahkan. Kalau harta bukan felda, kita boleh pecah lok, kita boleh apa. Ni balik kepada persetujuan berdasarkan pada hukum faraid. Jelas hukum faraid apa semua, ada adik-beradik yang hak dia tak mau, tak ada masalah. Itu lagi baik. Biar tahu dulu bahagianmu banyak ni, bahagianmu banyak ni. Adik-beradik ni kata ginilah. Hak bahagian saya nak wik adik seorang. Sebab dia duduk kapung. Lagi bagus. Kita sama adik-beradik kan. Ni pula. Saya pun gitu kok. Bahagian saya wik adik saya hak duduk kapung. Akhirnya semua adik-beradik kata, ambil ke murah senang, letak nama mu, murah duduk kapung. Kami duduk luar dah. Lagi bagus. Adik-beradik kita kan, bukan orang lain pun. Adik-beradik kita yang dapat nikmat tu. Patut anak saudara kita yang dapat nikmat. Darah daging kita. Bagi yang berkemampuan lah, gitulah seeloknya. Tapi terkadang yang berkemampuan tu hak sayang. Hak tak ada kemampuan mana, hak mudah-mudah pula. Jadi susah juga. Tak apalah, ambil kemung lah. Hak berkemampuan ni kadang-kadang hak jadi sayang. Tapi tak masing-masing. Hak masing-masing, tidak ada orang yang boleh memaksa dia melucutkan hak tidak boleh. Dia nak hak dia, serah pada dia. Yang kata tamak pula, tu hak dia. Jangan kita kata, mu ni tamak, kaya dah, nak apa lagi? Jangan-jangan, tu hak dia. Tapi kalau nak hak sendiri, nak bagi adik-beradik, itu lagi baik. Dan pastinya, jangan makan hak bukan milik kita. Jangan makan pada anak bini kita yang bukan milik kita. Panjang kita ni. Kita berkaitan dengan hukum pekor dan mengumpat dan pelaga orang dan dusta dan memaki. Wallahu a'lam. Kita baca juga lah walaupun sekejap.